Assalamualaikum, nama saya Nur Sumaya binti Yusman, matriks number BG23110262. Saya akan perkenalkan kami punya bisnes iaitu DAC, Donut and Cupcakes. Kami terdiri daripada 10 adik grup yang diketuai oleh Emmanuel, itu anak Robert. Jualan kami adalah donat dan juga cupcake. Merupakan jenis praktikum perniagaan di DNC. DNC ditubuhkan sebagai projek belajar dalam industri makanan, khususnya dalam penyediaan pencuci mulut seperti donuts, cupcakes, roti jala dan pendolan. Kami beroperasi dengan modal pemilikan kolektif yang membolehkan kami mengasah kemahiran keusahawanan sambil memahami operasi perniagaan. Produk dipersonalisasi berdasarkan cita rasa dan keperluan pelanggan. Kami mengutamakan kepuasan pelanggan dan menggunakan media sosial untuk berinteraksi dan mendapatkan maklumat balas. Dalam organisasi, setiap anggota mempunyai peranan tertentu, dari CEO hingga pengawal perkhidmatan pelanggan, memastikan setiap aspek operasi diuruskan dengan baik. Logo ini mewakili sebuah bakery yang mengkhususkan dalam pembuatan donat dan kek cawan yang menyelerakan. Latar belakang berwarna merah jambu melambangkan kemanisan dan keceriaan, manakala ilustrasi donat dan kek cawan menyerlahkan keindahan seni serta kelezatan produk. Ceri di atas kek cawan melambangkan perhatian terhadap perincian dan rasa indulgence. Slogan Delight in Every Bite menggambarkan janji jenama untuk memberikan rasa yang tidak dapat dilupakan dalam setiap hidangan. Logo ini menarik minat pecinta pencuci mulut yang mencari kepuasan dari segi visual dan rasa. Saya akan membentangkan tentang tawaran nilai yang ditawarkan oleh DNC. DNC komited untuk menyediakan pencuci mulut yang berkualiti tinggi pada harga yang kompetitif. Kami memahami bahawa pelajar sering mempunyai bajet yang terhad, jadi kami berusaha untuk menawarkan produk yang tidak hanya lazat tetapi juga mampu milik. Dengan harga yang berpatutan, kami memastikan bahawa semua orang dapat menikmati pencuci mulut kami tanpa membebankan kewangan mereka. Seterusnya, kualiti adalah keutamaan utama kami di DNC. Kami memastikan bahan-bahan segar dan berkualiti tinggi dalam setiap pencuci mulut yang kami jualkan. Setiap produk kami adalah penuh perhatian dan dedikasi. Memastikan bahawa pelanggan kami menerima pencuci mulut yang bukan sahaja enak tetapi juga memuaskan. Kami percaya bahawa kualiti yang tinggi akan menarik pelanggan untuk kembali lagi. Selanjutnya, kami berusaha untuk memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Dari saat pelanggan melanggar ke kedai kami, mereka disambut dengan suasana yang mesra dan layanan yang baik. Kami juga mengalahkan maklum balas daripada pelanggan untuk meningkatkan perkhidmatan kami. Dengan mendengar keperluan dan kehendak mereka, kami dapat menyesuaikan tawaran kami dan memastikan setiap kunjungan adalah pengalaman yang positif. Akhirnya, DNC memahami kepentingan kemudahan dan aksesibilitas bagi pelanggan kami. Kami terletak di lokasi strategi yang mudah diakses oleh pelajar universiti. Selain itu, kami juga menawarkan sistem pra-pesanan yang membolehkan pelanggan membuat pesanan lebih awal dan memastikan mereka dapat menikmati pencuci mulut kegemaran mereka dengan mudah. Kami juga aktif di media sosial, membolehkan pelanggan membuat pesanan dan mendapatkan maklumat terkini tentang tawaran kami dengan cepat. DNC menyasarkan 5 segmen utama pelanggan yang berbeza, masing-masing dengan keperluan dan kehendak yang unik. DNC terutamanya menyasar mahasiswa di UMS Kau yang mencari pilihan makanan cepat dan berpatutan. Mereka menghargai pengalaman dan personalisasi, menjadikan tawaran pencuci mulut DNC menarik. Perkhidmatan penghantaran memudahkan mereka menikmati pencuci mulut tanpa perlu keluar. Staf UMS Kau merupakan segmen penting untuk catering mesyuarat dan acara. Mereka menghargai kualiti dan kemudahan, menjadikan DNC pilihan menarik untuk pesanan dalam jumlah besar. Interaksi dengan staf dapat membina reputasi DNC dalam komuniti universiti. Seterusnya, peminat makanan manis adalah segmen yang sentiasa mencari pencuci mulut yang unik dan lazat. DNC dapat memenuhi keperluan mereka dengan menawarkan berbagai pilihan pencuci mulut yang kreatif dan berkualiti. DNC juga menyasarkan acara dan perayaan di mana pencuci mulut memainkan peranan penting.
Menawarkan pilihan pencuci mulut yang sesuai untuk majlis di UMS kau seperti tamu dagang, kap kongkau dan perayaan lain dapat menarik perhatian pelanggan. Akhirnya, pelanggan atas talian semakin meningkat dan DNC dapat memanfaatkan platform digital untuk menjangkau mereka. Menawarkan perkhidmatan pesanan dalam talian tanpa hantaran akan memudahkan pelanggan menikmati pencuci mulut tanpa perlu keluar. Secara keseluruhannya, dengan memahami dan menyiasatkan 5 segmen utama pelanggan, DNC dapat mengukurkan kedudukan mereka dalam pasaran pencuci mulut. Pendekatan yang disesuaikan untuk setiap segmen bukan sahaja akan meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga membina kesetiaan yang berpanjangan. Sekarang saya akan berkongsi tentang pendekatan kami dalam pengurusan perhubungan pelanggan di DNC. Kami menghargai pelanggan sebagai aset utama dan berusaha mencipta komuniti di sekitar jenama kami dengan menyelesaikan tawaran menurut maklum balas mereka. Strategi utama yang kami gunakan adalah sistem pre-order melalui Instagram dan WhatsApp. Ia membolehkan pelanggan membuat pesanan awal dan mengurangkan masa menunggu. Seterusnya, kami memastikan perkhidmatan yang cepat dan mesra untuk membina hubungan positif. Kami juga menggunakan Instagram untuk berinteraksi dan menggalakkan pelanggan berkongsi pengalaman mereka. Bagi mekanisme maklum balas, kami mengumpul maklum balas melalui survey yang membantu kami menyelesaikan produk dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Bagi strategi promosi pula, kami menjalankan promosi untuk menghargai pelanggan setia dan menarik pelanggan baru. Ia secara tidak langsung meningkatkan kesetiaan mereka terhadap jenama kami. DNC dengan aktif menggunakan Instagram dan WhatsApp sebagai saluran utama untuk mempromosikan produk. Kandungan visual yang menarik termasuk gambar dan video produk telah membantu menarik perhatian pelanggan. Pertama sekali di DNC kami berkomitmen untuk menghasilkan pencuci mulut yang lazat dengan pelbagai pilihan. Selain itu, kami sentiasa mengikuti trend pasaran dan mengambil kira maklum balas pelanggan. Dengan cara ini, kami dapat memastikan bahawa produk kami secara relevan dan memenuhi cita rasa pelanggan. Seterusnya, kami juga mengendalikan gerai jalan semasa acara tertentu. Lebih penting lagi, lokasi strategi kami di hadapan menara UMS kau memberikan kelebihan kerana kadar lalu lintas yang tinggi. Oleh itu, kami berpeluang untuk mencapai lebih ramai pelanggan. Tambahan pula, gerai kami direka dengan konsep yang menarik bagi memudahkan pelanggan membuat pembelian secara spontan. Selain daripada jualan fizikal, kami turut menyediakan sistem pre-order. Melalui platform media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, pelanggan boleh membuat pesanan awal. Dengan adanya sistem ini, bukan sahaja kami dapat menyediakan produk dengan lebih tepat, malah ia juga membantu memastikan ketersediaan produk yang mencukupi untuk pelanggan. Akhir sekali, kami turut mengutamakan interaksi dengan pelanggan melalui kempen pemasaran di media sosial. Sebagai contoh, kami menampilkan testimoni pelanggan serta kandungan yang dihasilkan oleh pengguna untuk meningkatkan kepercayaan kepada produk kami. Di samping itu, kami juga giat mengumpul maklum balas daripada pelanggan untuk memahami keperluan mereka dengan lebih mendalam. Secara tidak langsung, usaha ini bolehkan kami menambah baik perkhidmatan dan meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Bahtera Supermarket adalah pembekal utama kami bagi bahan mentah. Mereka menyediakan bahan berkualiti tinggi seperti bola daging dan bola ayam serta sos yang kami gunakan dalam produk kami. Selain itu, kerjasama dengan organisasi pelajar universiti membolehkan kami menyesuaikan produk dengan selera mereka dan mengumpul maklum balas melalui acara seperti Kap Kongkau. Kami juga bekerjasama dengan penjual pencuci mulut tempatan untuk menawarkan pelbagai rasa cupcakes dan donuts. Tambahan pula, Mr. DIY membekalkan kotak bungkusan dan peralatan membantu kami mengurangkan kos operasi.
Secara keseluruhan, sokongan daripada rakan kongsi ini membolehkan DNC meningkatkan kualiti, memperluas jangkaan dan memperkukuhkan kedudukan dalam komuniti universiti. Salam sejahtera, nama saya Emmanuel itu Ana Robert dengan nomor matriks BG23110214. Saya akan membentangkan key resources untuk DNC. Yang pertama adalah sumber manusia. Sumber manusia merujuk kepada individu yang bekerja dalam sesebuah organisasi dan memainkan peranan penting dalam mencapai matlamat dan objektif perniagaan. Pasukan yang bertanggung jawab menyediakan produk berkualiti, menyesuaikan pesanan pelanggan, membungkus produk dengan menarik, mempromosikan perniagaan di media sosial, dan memastikan penghantaran berjalan dengan lancar. Kemahiran, dedikasi, dan kerjasama pasukan adalah elemen yang penting dalam kejayaan operasi perniagaan. Key resources yang kedua adalah sumber keuangan. Sumber keuangan merujuk kepada pelbagai bentuk dana yang digunakan oleh perniagaan untuk menjalankan operasi, membiayai projek, dan mencapai matlamat perniagaan. Sumber ini boleh datang dari berbagai saluran, termasuklah modal sendiri, pinjaman, pelaburan, dan gerak. Sistem prapesanan yang membolehkan pelanggan membuat pembayaran lebih awal untuk mengekalkan aliran tunai dan mengurangkan keperluan modal pemulang. Peleburan dalam bahan pembungkusan berkualiti untuk memastikan produk sampai dengan selamat dan dalam keadaan yang baik. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum guys. Nama saya Datuk Kamat Azman Bijamlan, nombor matriks PI 24160441. Okey. Key resource yang ketiga adalah sumber fizikal. Sumber fizikal perniagaan ini merangkumi penggunaan motosikal atau basikal untuk penghantaran produk kepada pelanggan. Keputusan ini diambil untuk memastikan penghantaran yang lebih cepat dan cekap serta untuk memenuhi permintaan pelanggan dalam waktu yang singkat. Penggunaan kendaraan ini juga membantu mengurangkan kos penghantaran sambil memastikan produk sampai ke destinasi dengan selamat. Faktor-faktor fizikal seperti ini memainkan peranan penting dalam memastikan kelancaran operasi harian dan mempertingkatkan kecekapan penghantaran produk. Key resource yang keempat adalah sumber digital. Perniagaan ini memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk tujuan pemasaran dan berinteraksi dengan pelanggan. Penggunaan media sosial bukan saja membantu dalam mempromosikan produk dan menarik perhatian pelanggan, tetapi juga membolehkan perniagaan berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan untuk mendapatkan maklum balas dan membina hubungan yang lebih rapat. Selain itu, penggunaan Google Form untuk mengurus proses prapesanan adalah satu pendekatan yang praktikal dan efisien, memudahkan pelanggan membuat pesanan dengan mudah dan memastikan pengurusan pesanan berjalan dengan lancar. Teknologi digital seperti ini meningkatkan keberkesanan pemasaran dan pengurusan pesanan dalam perniagaan ini. So, itu saja daripada saya. Terima kasih guys. Kami mengkategorikan kos bahan mentah seperti bahan untuk cupcakes, roti jala, pentolan, dan donuts. Contohnya, untuk cupcakes, kami menggunakan 18 keping dengan kos RM1 setiap satu. Ini membawa kepada kos total sebanyak RM18. Untuk memastikan keuntungan, kami telah mengenalkan markup. Di sini kami menggunakan markup sebanyak 83% bagi cupcakes. Dengan markup ini, kos item bagi cupcakes adalah RM1.83 dan kami menjualnya pada harga RM2.50. Ini memberikan kami keuntungan sebanyak 67 sen setiap jualan. Untuk roti jala, kos bagi 50 keping adalah 56 sen setiap satu. Dengan markup 167.86%, kos item adalah RM1.50 dan harga jualan adalah RM2. Ini memberikan keuntungan 50 sen setiap satu. Struktur kos penghasilan bola daging adalah seperti berikut. Kos per unit untuk satu bola daging adalah 1 sen yang membawa kepada jumlah kos sebanyak RM21 untuk 100 keping. Dengan kadar markup sebanyak 185.71
harga jual bagi setiap bola daging adalah 60 sen yang terdiri daripada kos 21 sen ditambah 39 sen makam. Ini memberikan keuntungan sebanyak 40 sen per unit dengan harga jual akhir yang ditetapkan pada RM1. Struktur kos penghasilan bola ayam adalah seperti berikut. Kos per unit untuk satu bola ayam adalah 15 sen yang membawa kepada jumlah kos sebanyak RM15 untuk 100 keping dengan kadar markup sebanyak 233.33%. Harga jual bagi setiap bola ayam adalah 50 sen yang terdiri daripada kos 15 sen ditambah 35 sen markup. Ini memberikan keuntungan sebanyak 30 sen per unit dengan harga jual akhir yang ditetapkan pada 80 sen. Analisis persaingan DNC yang kelima adalah peluang. DNC mempunyai peluang yang cerah dalam mengembangkan produk mereka melalui media sosial dan juga penghantaran makanan. Selain itu, DNC juga dapat mempunyai peluang dalam memperkenalkan pelbagai lagi pilihan makanan yang premium ataupun makanan yang lebih sihat. DNC juga mempunyai peluang dalam memanfaatkan tren, tempatan atau acara kebudayaan. Analisis persaingan yang terakhir adalah ancaman. DNC mempunyai ancaman dalam persaingan harga dengan pesaing-pesaing lain. Selain itu, kami juga mempunyai ancaman dalam kenaikan harga barang mentah. Bukan saja kenaikan harga barang mentah, DNC juga mempunyai ancaman dalam perubahan cita rasa pengguna. Untuk bahagian analisis persaingan, terdapat 6 analisis persaingan DNC yang telah kami dapati. Yang pertama ialah persaingan langsung. Vendor tempatan kecil bersaing pada harga dan kesegaran yang kukuh di pasaran tradisional. Selain itu, penjual bola daging juga mempunyai kemudahan dan kemampuan yang tinggi dalam memasarkan produk mereka. Analisis persaingan yang kedua ialah pesaing tidak langsung, di mana terdapat juga vendor yang menawarkan rantaian makanan segera, yang menawarkan alternatif makanan segera dan juga makanan ringan. Selain itu, pasaraya juga mempunyai pilihan yang tersedia untuk dimakan dan barangan bakar yang telah dibungkus. Dan yang ketiga adalah kekuatan utama DNC. DNC juga menawarkan pelbagai produk seperti bola daging, kek cawan dan roti jala. Flexibility untuk menyelesaikan segmen pelanggan yang berbeza. Kekuatan utama DNC juga termasuk dalam keupayaan untuk berinovasi dengan perisa dan persembahan produk. Kelemahan utama yang kami dapati dalam DNC adalah keterlihatan jenama yang terhad berbanding rantaian yang mantap. Selain itu, pergantungan pada kategori produk tertentu. Terdapat beberapa penyelesaian masalah bagi masalah yang telah kami hadapi. Masalah yang pertama adalah had logistik dan pengangkutan. Kekurangan pengangkutan sendiri meningkatkan kos kerana menyewa kenderaan adalah RM7 per jam dan ianya akan dapat menambah kos operasi. Penyelesaiannya adalah menjadualkan perjalanan secara strategik untuk meminimumkan masa sewaan. Bagi masalah yang kedua adalah penyelarasan pasukan terhad. Memandangkan ahli pasukan pada awalnya tidak mengenali antara satu sama lain, salah komunikasi atau kekurangan kerjasama boleh berlaku memperlahankan pembuatan keputusan dan pelaksanaan. Penyelesaiannya adalah mengadakan mesyuarat berkala untuk menyelaraskan matlamat, berkongsi kemaskini dan menjelaskan tanggungjawab. Masalah ketiga adalah persaingan sengit. Pesaing menjual produk pada harga yang lebih rendah atau menawarkan alternatif yang lebih menarik dan menyebabkan berlakunya persaingan pelanggan. Penyelesaiannya adalah mempamerkan maklum balam positif dan ulasan daripada pelanggan tetap untuk membina kepercayaan dan menarik pembeli baru. Masalah yang terakhir adalah pengurusan masa. Mengimbangi tanggungjawab akademik dengan operasi perniagaan boleh menyebabkan ketidakefisienan atau keletihan. Penyelesaiannya adalah mengagikan tugasan berdasarkan kekuatan setiap ahli untuk menjimatkan masa dan meningkatkan produktiviti. Oke, untuk risiko pada masa yang akan datang, yang pertama kami akan hadapi pengangkutan seperti mana pengeluaran kos yang besar untuk menyewa kereta untuk membeli bahan mentah dan barang-barang keperluan kami untuk menjual lah, dan slot kekosongan kereta sewa yang penuh dan yang padat. Yang kedua, vendor tempatan. Vendor tempatan ni
macam persaingan langsung dari vendor berdekatan, jualan produk yang hampir sama dengan peniaga-peniaga yang lain. Risiko yang ketiga ialah variasi makanan, jenis produk yang dijual terhad, harga bahan mentah yang mahal, dan macam-macam lagi. Yang terakhir adalah masa tu lebih kepada pesanan pelanggan yang ramai. Kami memerlukan kerja lebih, kerja kuat untuk menyiapkan makanan pelanggan. Tempat membeli bahan mentah yang jauh, yang memakan masa agak lama untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Oke, itu saja dari risiko yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nurul Anisha binti Suardi, nomor metrik BG 23110212. Hari ini saya akan membentangkan tentang rancangan sokongan. Rancangan sokongan ini dilakukan untuk memastikan pengurusan stok yang cekap dan kepuasan pelanggan yang tinggi. Jadi, rancangan sokongan yang pertama ialah jalin hubungan dengan pembekal. Syarikat kami perlu membina hubungan yang baik dengan pelbagai pembekal. Dengan memantau stok secara berkala, syarikat kami dapat mengelakkan kehabisan stok. Jika satu pembekal tidak dapat memenuhi keperluan, maka kami boleh beralih kepada pembekal yang lain dengan kadar yang segera. Rancangan yang kedua ialah simpan stok tambahan. Sebagai langkah berjaga-jaga, kami simpan stok sebagai bahan tambahan kami. Ini memastikan syarikat kami sentiasa bersedia untuk memenuhi permintaan ataupun ada cabaran yang tidak dapat dijangka. Yang ketiga ialah masa pengantaran yang fleksibel. Fleksibiliti dalam masa pengantaran adalah kunci. Jika perkhidmatan biasa tidak tersedia, maka kami perlu ada pilihan sandaran untuk memastikan tiada kelewatan kepada pelanggan. Dan yang keempat ialah memastikan kualiti produk. Semua produk yang kami menggunakan mestilah memenuhi standard tinggi sebelum dihantar kepada pelanggan. Jika ada produk yang tidak mencapai kualiti yang ditetapkan, maka syarikat kami akan menggantikan dengan segera. Tujuannya adalah untuk memastikan pengedar atau pelanggan tidak menghadapi sebarang masalah. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, perniagaan kami hanya berfokuskan kepada menjual donat, kek cawan, roti jala serta cupcake untuk memenuhi pilihan pelanggan yang pelbagai. Dan yang kedua ialah perniagaan kami mengutamakan produk yang berkualiti tinggi, segar dan pilihan yang boleh disesuaikan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Akhir sekali, melalui perniagaan ini kami sekumpulan menunjukkan komitmen dan kreativiti serta perancangan strategik pasukan untuk mencapai objektif kami. Sekian, terima kasih.